episod kali ini kita agak berlainan sikit pada biasa. Kali ini kita nak buat wawancara ya. Bila kita cakap wawancara ni mungkin dia punya kualiti taklah macam dalam TV3 ke apa ke. Tapi topik dia penting. Dan topik ni juga kita nak bincangkan masa 4 hari bulan Februari nanti, iaitu Hari Kanser Sedunia. Jadi di Malaysia ni tak banyak sangat ada kumpulan-kumpulan yang menolong pesakit-pesakit kanser. Max Family ni adalah satu yang berlainan. Jadi saya sebenarnya dah kenal Max Family dah lama. Yang paling penting sekali kita kena tahu siapa orang kuat dia. Jadi saya agak bertuah kali ini saya mendapat 2 orang daripada ahli Max Family ya. Yang paling penting sekali dah Ong Mei Ching. Ong Mei Ching nanti dia akan ceritakan peranan dia sendirilah. Saya tak boleh nak tambah, nanti dia marah. Dan juga Ong Ti Chuan ni adalah sahabat saya. Dia seorang hematologist daripada Hospital Ampang. Sebelum kita mula, Mei Ching. So, dah makan dah malam ni? Okey, Mei Ching? Ya. Hello, hey. Hai. Selamat malam semua. So thank you very much Dr. Haris and also Dr. Ong to be kind of on this wawancara. Sebenarnya kami bertuah dapat you hadir ni. Nak booking you susah ni. Sementara itu, dengan cerita tadi yang masak malam tadi, Ti Chuan ya? So, apa you masak tadi? Itu secret. Tak boleh cerita ya? Top secret. Nanti semua orang nak makan payung. Jadi sebenarnya kita nak bincang tentang wawancara kali ini. Sebenarnya kita nak ceritakan tentang Max Family. Jadi senang macam ni lah untuk nak ada struktur sikit bila kita bercakap ni. Macam the late Dr. Puru cakap, kita kena ada cara. Jadi pertamanya pengenalan tadi sedikit. Jadi kita dah terangkan. Jadi apa kata kalau kita cakap sikit tentang Max Family ni. Ni tengok, saya masa tu masih muda lagi kan. Rambut masih hitam lagi. Oh, saya hitam. Jadi yang belakang kiri sekali tu, daripada dalam gambar dari kiri sekali ialah Dr. Alan Tay. Dia hematologist. Masa tu dia President Malaysian Society of Hematology. Yang belah kanan Dr. Alan tu siapa, Mei Ching? Oh, itu Pat. So Pat is actually the CEO lah. So like the big boss of the Max Foundation. So, kenapa dia actually start the Max Foundation ni? Kerana anak dia sendiri yang ada leukemia back in the 19th. So, masa tu kan tak ada masa tu cara rawatan pun tak advance lagi. So, mereka so-called like struggle, and try to like look for treatments and all that, but at the end of the day, Max pass away. So Pat feel like daripada apa yang saya faham, anak dia Max tu anak dia kan, anak pada Pat. Dia dapat diagnosis CML, tapi masa tu just before kita dapat Gleevec secara meluas. Masa tu masih lagi clinical trial, tapi Max tak dapat Gleevec tu. Selepas 2-3 tahun selepas dia meninggal baru dapat Gleevec ni diperkenalkan. He just miss sikit saja. Jadi sebab daripada itulah salah satu harapan Max Foundation ni lah nak pastikan semua pesakit, tak kisahlah di negara maju ke di negara ketiga ke, semua boleh dapat bekalan Gleevec kan. Jadi tu salah satu pencetus daripada Max Foundation ni kan, kalau tak salah. Memang. So itu ya one of the, I would say one of the source lah. One of the source. Tapi yang gambar yang sekarang ni pula ni, tengok Ti Chuan masa tu muda juga tu. Tu Ti Chuan dengan siapa tu? Ya, itu adalah Dr. Puru. Dr. Puru adalah hematologis yang pertama di Hospital Kuala Lumpur. Beliau telah menubuhkan perkhidmatan hematologi klinikal yang pertama di Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan itu adalah dalam tahun 2006 saya rasa. Tetapi malangnya Dr. Puru dah meninggal 2 tahun yang lepas. Julai 2019 kan? Sehari yang sedih untuk untuk society kita. Jadi ni salah
Mac Foundation ni sudah Mac Society di Malaysia ni memang sudah lama bertapak, dan over the years memang kita ada aktiviti-aktivitinya. Jadi dari segi aktivitinya, dia kadang-kadang tu tak konvensional, bukannya macam kita nak just all lecture and everything. Kadang-kadang kita tolong dia orang secara persahabatan tu semua kan, sebab sebenarnya banyak peranan kita lagi selain pada sebagai doktor. Kita nak suruh dia orang makan ubat je pun tak boleh kan. So Vicik, Ya, memang betul. So, untuk Max Family Society pula is actually satu kumpulan sokongan lah yang the Max Foundation team actually set up dekat dekat Malaysia. So, sebenarnya kalau you tengok like dekat apabila macam like dekat Malaysia kita ada Max Family Society Malaysia. So, in India kita ada Friends of Max. So, apa yang kita cuba buat ialah tadi Dr. Haris dah cakap selain daripada ubat, tapi sokongan yang di sekeliling untuk pesakit dengan keluarga pun sangat-sangat penting sekali. That's why dekat sini kita Max Family Society Malaysia. So, wah, itu gambar dah macam like beberapa tahun yang lalu masa tu Dr. Ong dengan Dr. Azlan masih sangat muda lagi. Dia orang masih muda. Masih muda lagi. Betul, Dan betul, yang betul. gambar yang belah kanan tu, itu saya yang pakai baju hitam. Tapi yang paling kanan sekali tu Dr. Razak. Betul. So Dr. Ya. Razak, Dr. Razak ialah presiden untuk kumpulan sokongan ni dekat Malaysia. So Dr. Razak pun sendiri seorang pesakit CML. Ya, dan dia telah lalui banyak treatment kan. So, jadi lagi berkesan kan kalau dia pesakit dan pada masa dia doktor. Jadi kalau dia bercakap dengan pesakit-pesakit lain boleh memberikan dia orang semangat. Kan penting kan itu? Memang. Jadi apa pula peranan Max Foundation, bukan Max Malaysia ni, Max Foundation tu sendiri, Mei-Ching? Sure. So the Max Foundation ni kita adalah satu global health organisation yang dekat peringkat antarabangsa, dan dengan mission kita ialah bridge access to treatment and care untuk pesakit kanser di low and middle income countries lah. So kita fokus kepada LMIC. So that's why saya actually ialah full-time staff with the Max Foundation because saya based dekat Malaysia. So kita startkan satu patient support group yang dikenali sebagai Max Family Society Malaysia. So kalau you nak actually kind of like bayangkan, so the Max Foundation dengan Max Society Malaysia, in Malaysia kita macam like adik-beradik lah. So kita memang partner in a lot of program. So this slide actually that's why I bring to the cerita of Max Family Society Malaysia. Kita ialah sebuah society yang registered, bukan halal ya, bukan haram ya. Bukan halal. halal, okay. So kita form. Kita ada ahli-ahli. Ahli-ahli ni adalah daripada pesakit ataupun family and even doctors. I rasa Dr. Haris dengan Dr. Ong pun ahli Max Family Society Malaysia ni. Ahli kehormat kot. Life member. Ahli seumur hidup. Bayar yuran ke tak? Oh. Apa tu? Tak faham tak apa itu. Okay. Jadi ada banyak bengkel yang P2P tu apa maksud dia tu? So in terms of activities, so kita ada activities kita actually bagi kepada dua big group lah, I would say, kumpulan yang besar. Satu ialah education, pendidikan. So macam like bengkel untuk CML, P2P tu peer-to-peer support. So peer-to-peer support itu is more on patient yang baru didiagnose. Kita partner mereka dengan patient yang lama didiagnose. So mereka boleh ceritakan pasal pengalaman, tips-tips untuk ambil ubat, macam mana treatment tu. Dan saya tahu patient-patient juga bincang pasal nak buat macam mana kalau mereka takut doktor
Nak tanya soalan macam mana? So Doktor ni garang ya? adalah Dr. kod. Haris dalam garang. Oh, saya garang ya. Adalah kod. Doktor. So that is on the Bankers CML dengan P2P is more on macam like education dan emotional support. I And see. kumpulan yang kedua daripada segi aktiviti ialah bantuan yang tangible, like practical punya support. So macam projek sambung sekolah dengan bantuan kos pengangkutan. So yang itu nanti kita akan fokuskan kepada projek sambung sekolah lah. Ya. Jadi I rasa memang you dah sebut tentang projek sambung sekolah ni. Jadi boleh tell us a bit more. You ke ataupun Tichuan? Siapa-siapa pun boleh. Jadi apa motivasi di belakang projek sambung sekolah ni, Tichuan? Saya mulakan, kita mulakan projek sambung sekolah pada 2014. 2014. Kita mulakan dan kita membawa masuk budak sekolah yang pertama pada Hari Kanser Sedunia, 4 hari bulan 2 ya. Saya sebenarnya dah ada idea ini agak lama sebelum ini, sebab apabila kita perhatikan proses rawatan pesakit-pesakit hematologi, khasnya apabila kita merawat penyakit kanser darah misalnya, dia memerlukan satu masa yang agak panjang dan selalunya jadual waktu rawatan itu agak memakan masa. Dia tidak semestinya pesakit itu perlu duduk dalam hospital untuk jangka masa yang panjang, tetapi agak kerap pesakit kena datang balik ke hospital untuk cek darah, ambil rawatan semua. Dan yang sangat penting adalah sebab sangat banyak kanser darah atau leukemia ataupun limfoma, terutamanya Hodgkin lymphoma. Dia sebenarnya sangat boleh disembuhkan. Kebanyakan pesakit sebenarnya kalau menerima rawatan yang bersesuaian akan dapat sembuh daripada penyakit dan selepas itu diorang boleh menjalani kehidupan macam biasa. Masalahnya yang saya nampak adalah agak ramai pesakit sebenarnya apabila diorang tidak dapat menghabiskan rawatan mengikut jadual yang ditetapkan disebabkan oleh masalah sosial. Bukannya disebabkan oleh hospital tidak ada ubat ataupun hospital tidak ada katil. So misalnya ramai pesakit dia mendapat limfoma dan dia adalah apa yang kita panggil breadwinner of the family di dalam keluarganya. Beliau adalah watak utama yang bekerja dan mendapat gaji untuk menyara keluarga. Dan agak ramai pesakit yang sebenarnya pendapatan diorang adalah pendapatan harian ataupun bekerja sendiri, menjaja, membuat perniagaan sendiri. Jadi apabila diorang perlu datang ke hospital sangat kerap ataupun perlu duduk dalam hospital untuk jangka masa yang panjang, keluarga seperti demikian menghadapi masalah kesuntukan kewangan. Dan kita nampak ada beberapa masalah timbul daripada sana. Salah satu adalah kadang-kadang pesakit apabila dia setengah jalan dalam rawatan dia, dia berasa kesihatan dia sudah bertambah baik dan boleh kembali bekerja kerana dia tidak boleh, keluarga tidak ada kekuatan kewangan untuk beliau teruskan rawatan untuk 3-4 bulan lagi. Jadi kita nampak ada pesakit-pesakit yang meninggalkan rawatan separuh jalan. Masalahnya adalah mungkin penyakit itu akan datang balik selepas katakan 6 bulan ke setahun. Dan itu akan menyebabkan rawatan penyakit mereka menjadi sangat sukar dirawat dan kadang-kadang tidak dapat dirawat. Jadi saya rasa itu adalah sangat sayang sebab kalau kita boleh support pesakit sedemikian untuk beberapa bulan ataupun setahun supaya dia boleh menjalani rawatan. Dan agak biasa kita tengok adalah apabila dalam kesuntukan keuangan seperti ini, kalaupun pesakit dapat datang untuk meneruskan rawatan, kadang-kadang anak-anak pesakit sedemikian mengalami kesusahan
dari segi ekonomi untuk pergi ke sekolah. Misalnya budak-budak naik bas pergi sekolah, dia kena bayar yuran, dia pergi sekolah dia kena beli buku, kena beli baju, pergi ke sekolah kena membeli makanan, semua itu. Dan kita pun mendapati agak ramai pesakit yang apabila dia hilang keupayaan bekerja ataupun hilang punca pendapatan, anak-anak mereka akan mengalami masalah sedemikian. Dan sebenarnya budak-budak seperti ini adalah apa yang saya panggil mangsa penyakit yang tersembunyi, the unseen victim of the maladies. Kita tidak nampak, kita nampak pesakit, berarti kita nampak orang yang sakit itu, kita nampak kesusahan dia, kekesan sampingan dia menjalani rawatan. Tetapi pada masa yang sama apabila pesakit sedemikian tidak dapat bekerja, dia sebenarnya ada mangsa yang lain di sebaliknya. Misalnya, kadang-kadang pesakit itu memerlukan penjagaan yang rapi, pasangan dia perlu berhenti daripada kerja untuk datang ke hospital untuk menjaga dia, dan mungkin itu akan mengabaikan anak-anak di dalam rumah. Dan seperti yang saya cakap, kita sebenarnya tak boleh membantu dari keseluruhannya. Ada perkara-perkara yang memang di luar jangkauan kita untuk membantu. Tetapi saya lihat apa yang kita boleh buat adalah, seandainya kita mempunyai pesakit sedemikian yang mempunyai anak-anak yang sedang berada dalam sekolah rendah ataupun menengah, kalau kita boleh membantu dari segi kewangan untuk masa yang paling susah ini, mungkin kita boleh mengelakkan budak-budak sedemikian daripada tidak dapat pergi ke sekolah. Itu sebabnya projek ini kita namakan projek sambung sekolah, supaya jadi daripada apa yang kita nampak kan dah sampai 123 kanak-kanak yang kita yang you all telah tolong ya. Jadi yang ni daripada graf yang saya dapat ini daripada bulan November tahun lepas. Jadi kalau kita tengok distributionnya pun agak meluas ya, sebab ada 8 daripada tu sekarang ni ada kat universiti kan. Dan sekarang aktifnya ada 99 ya. 99. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Ya, sekarang aktifnya 106. Yang bulan 106. sampai bulan Januari 2021. Jadi macam mana you identify mereka yang perlu pertolongan ni? Dia orang kena apply ke ataupun you tanya ke? Buat masa sekarang ini kita menjalankan projek ini di dalam institusi Kementerian Kesihatan Malaysia yang menjalankan rawatan untuk pesakit kanser darah, hematologi. So kita ada network dengan pakar-pakar hematologi di semua hospital Kementerian Kesihatan, dan kita memberitahu dia orang kita membuat projek sedemikian. Jadi apabila sama ada jururawat ataupun pegawai perubatan ataupun pegawai sosial yang mendapati ada masalah, ada pesakit-pesakit yang mengalami masalah, dan sebab selalunya apabila kita tengok pesakit yang baru, kita akan tanya latar belakang keluarga, apakah pekerjaan dia orang, apa anak, semua itu. Dan secara amnya apabila kita mempunyai projek sedemikian, sebenarnya staf kita pun, doktor kita pun ada buat screening lah, lebih prihatin lah, sebab apabila kita ada kesedaran kita boleh menolong. Jadi itu caranya. Kita tak ada secara formal satu proses yang sangat rumit sebenarnya. Tak ada saringan ke apalah. Jadi kalau mereka kita rasa mereka kita tak ada saringan SPRM ke apa. Tak ada. Oh, yang tu bahaya. So jadi kalau kita nak tolong macam mana? The Max Family Max Foundation sebenarnya menjadi penyelaras projek ini. Jadi doktor akan identify pesakit yang mungkin memerlukan bantuan, kita akan rujuk kepada Max Family, dan kaki tangan daripada sana yang menyelaraskan projek ini akan menghubungi pesakit, dan dia akan buat satu assessment yang ringkas lah. Secara amnya buat masa sekarang ini projek ini berjalan dengan lancar. Jadi kalau siapa-siapa yang nak menolong, dia orang boleh contact alamat yang seperti yang ada dalam skrin ni ya. Jadi betul.
Macam mana So cara dia orang boleh menolong? Selalunya dari segi monetary donation saja ke ataupun ada cara lain? Okay, so secara amnya adalah penerimaan secara duit, okay, fund. Dan kita ada dua jenis donation. Satu adalah apa yang kita bermula. Berarti apa yang kita buat adalah kita memperkenalkan projek ini kepada mula-mula dengan kawan-kawan dan kenalan kita sendirilah. So diorang akan sign up, diorang akan bersetuju untuk menjadi apa yang kita panggil adopter. Dia akan, apabila kita ada satu budak yang memerlukan, kita akan cari orang yang sudah sign up, cakap dia nak menjadi ayah, berarti parent angkat adopter lah. akan adopt budak ini. Jadi kita memberikan budak sekolah ini RM100 satu bulan. Berarti orang yang untuk orang yang nak jadi adopter, dia orang akan donate RM1,200 kepada projek ini. Lepas tu waras akan memasukkan duit sebanyak RM100 sebulan kepada budak-budak di dalam projek ini. Jadi buat masa sekarang sebenarnya kita mempunyai cukup ramai adopter. Sangat ramai orang sebenarnya nak menolong kita. Jadi itu adalah funding ya. Cara yang kedua adalah kadang-kadang ada orang yang dia rasa dia nak membuat pendermaan one off ataupun dia ada event-event yang special, dia mendapat dana dan dia mendermakan duit itu kepada kita. Yang itu kita tak kisahlah berapa banyak dia nak menderma. Misalnya kawan saya tahun ini untuk Hari Raya Cina yang akan datang pada bulan depan, Hari Raya Cina. So dia sebenarnya dia menulis kaligrafi untuk perayaan Chinese New Year. Orang akan menampalkan kaligrafi itu di dalam rumah yang warna merah tu. Jadi dia tulis dan dia tolong kita, dia mendermakan segala hasil jualan kepada kita, dan kita dapat, dia mendermakan lebih kurang RM11,000 kepada kita daripada hasil jualan ini. Wow. Jadi balik kepada ni, jadi kalau boleh kita dermakan kepada fund yang kita tunjukkan tadi, dan juga kita siarkan wawancara ni bersempena dengan World Cancer Day ya, yang 4 Februari nanti. Jadi sebenarnya memang macam-macam aktiviti yang kita ada yang ni 2 tahun lepas atau 3 tahun lepas. Jadi Mei-Cheng, ada soalan lah daripada daripada orang, daripada siapa yang tengah melihat stream kita lah. Dr. Jerome Dr. Jerome. Sila unmute. Oh ya ke? Selamat petang. Selamat petang. Ya, khabar. Dia, jadi tu soalan pertama. Ada soalan kedua lagi. Oh, ni daripada siapa? Dr. Zanapiah. Tapi dia betul, dia pakai kopiah, dia kata hari ni. Jadi Dr. Zanapiah, Dr. Jerome. Tak dengar. Tak dengar ke? Tak dengar. Dengar atau tidak? Dah sembahyang ke belum? Zanapiah. Sudah. Dan air sekali. Jadi semua kita orang ni sebenarnya yang Dr. Jerome, Dr. Zanapiah, Dr. J dan saya tak memang dengar lah, Haris. Tak dengar? You unmute kot you punya. Oh, I think you unmute you punya ni lah. Orang ni boleh dengar kan? Dengar. Ya, semua orang boleh dengar. Tak ada masalah. Mana Dr. J punya muka? Dr. J keluar jap sebab dia tak gambar. dengar. Oh, Dr. J dia sini. Okey, yang ni. Pun muka sama juga. Tu boleh nampak je. Okey, so Mei-Cheng, sebenarnya kami semua memang berbesar hati dapat menolong kumpulan advokasi macam Max Family ini. Kami, Dr. Ong, seperti yang saya terangkan tadi, dia memang pakar hematologis.
kawannya di situ, Dr. Jerome. Dr. Jerome juga adalah seorang hematologist di Hospital Ampang. Dr. J sekarang daripada Hospital Glen Eagle. Tadi Dr. Zanapiah yang tak dengar tu, dia kerja saja kat Prince Court tapi dengar pun tak boleh. Jadi saya nak minta Dr. Jerome untuk bagi komen tentang pelibatan dia dalam Max Foundation. Jerome? Terima kasih Dr. Haris. Ya, saya rasa inisiatif projek sambung sekolah ni memang bagus. Tambahan pula dalam zaman COVID ni ada kos tambahan untuk pembelajaran dari rumah. So saya berfikir yang bantuan kepada budak-budak sekolah yang mungkin memerlukan internet connection kat rumah ataupun memerlukan komputer untuk sambung belajar di rumah. So saya berfikiran memang sangat bersesuaian lah yang projek ini untuk membantu budak-budak untuk menyambung pembelajaran di rumah jugalah. Jadi Dr. Zanapiah boleh dengar dah? Dah pakai earphone dah. Okey. Pakai earphone. Okey. Okey. Tadi kita komen tentang Max Family ni, macam mana dia dah menolong masyarakat setakat ini. Apa komen Alhamdulillah. pula, Zack? Alhamdulillah. Banyak menolong Max Family ni. Sikit-sikit saya semua Zack, betul, alhamdulillah. Semua dapat Ya, good respon lah. Good feedback for all the very helpful lah Max Family ni. Ya, Tuan Tapi yang Jerome. penting Apa sekali, khabar Tuan Jerome? Ya, khabar baik Tuan Zanapiah. Tuan Ong. Adik matching, apa khabar? Bagus. Ni tuan dia asyik keluar masuk aja. Kita add dia dalam stream. Tu dia dah masuk tu. Jadi memang kalau patient kita yang baru dapat diagnosis CML tu, kadang-kadang dia orang pun masih lagi banyak soalan dia orang tanya. Yalah, dia orang boleh tanya kita, tapi tak sama kalau dia orang punya kawan-kawan sendiri yang terangkan, pesakit-pesakit sendiri terangkan kan. Jadi kita boleh pupukkan macam ada self-sufficient dia orang. Dia orang boleh tanya pengalaman orang lain macam mana. Contohnya ada satu patient saya dulu, dia kena ambil ubat kan, tapi masa tu bulan puasa, dia tak tahu timing dia. Saya pun tak tahu apa jawapan nak bagi kat dia, tapi dia tanya pada kawan-kawan dia, dia orang tahu nak makan ubat pukul berapa. Jadi benda-benda tips macam tu kan, kita yang tak lalui benda ni kita tak tahu. Betul. J boleh Tuan dengar J. tak? Tuan J. Puan J, Dia tak boleh dengar. Itu tak dengar ni. saya masih bingung sekejap. Itulah. Jadi sebenarnya yang projek sambung sekolah ni yang macam Ong cakap tadi, sekarang ni sampai dekat Sabah dan Sarawak pun kita ada buat rekrutmen kan. Jadi doktor yang dekat sana lah yang identify siapa yang patut. Ya. Jadi for the next session ni memang masa Chinese New Year nanti ada lagi penderma, ada program apa-apa. Ada tak program yang you dah plan coming up? Tak ada. So far kita tak ada. So sebenarnya kita rancang sepanjang tahun. Berarti apabila ada ad hoc event datang, apabila kadang-kadang saya ada kawan-kawan yang mempunyai program-program, so kita akan rope in diorang. Sebenarnya kita menerima donation sepanjang tahun lah. So far apabila untuk 7 tahun yang lepas sebenarnya kira alhamdulillah lah kita tak pernah ada masalah tak cukup dana. So kita so far cukup. Jadi penderma ni diorang boleh claim income tax relief ke? Tak boleh. Tak boleh. Sebab income tax cakap kita tak cukup banyak dana. Tak cukup besar. Tak cukup banyak dah. Tak cukup besar. Tapi dia tak bagi tax rebate, kita nak jadi besar macam mana? Sebab so far kebanyakan penderma tu tak kisahlah dia boleh ada tax rebate. Tak. Penderma kita yang paling besar, sebenarnya menderma 6 figure dia. 6 angka ya, dermaan dia, dan tidak meminta untuk tax rebate lah. So itu yang syukur. So sangat ramai orang sebenarnya nak membantu. Tetapi kita targetkan ataupun kita hadkan kita punya
aim adalah untuk golongan sedemikian. Kita memang ada orang yang di luar golongan yang kriteria kita cakap boleh tak kamu orang membantu. Kita bukan sebenarnya tak nak membantu, tetapi kalau kita buat semua, nanti kita tak boleh manage. Bila kita tak boleh manage, segalanya jadi kucak kacir, lagi dahsyat kan. Tapi kita aim, dan Max Family dan Max Foundation cakap dia orang boleh menaikkan lagi bilangan budak-budak yang kita support. So, kita akan cuba menaikkan. Jadi matching before kita habiskan wawancara kita, ada apa-apa nak tambah? Dan apa harapan untuk masa depan? Yeah, of course, like untuk masa depan, harapan kita ialah teruskan, kita boleh teruskan projek sambung sekolah ini. Dah masuk tahun ke-7 tahun ni, dan memang ada budak-budak yang kita actually start support daripada 2014 and masih dalam program ni, and mereka still going to school, and doing well. So that is really Saya rasa masalah dengan komputer matching tu tadi. Okey, jadi setakat ini saja dulu kita berwawancara ya. Jadi sekali lagi tujuan kita melakukan aktiviti kali ini ialah untuk meraihkan program Hari Kanser Sedunia yang dijadualkan pada 4 Februari nanti. Jadi untuk kenalan lanjut, kita boleh dapatkan maklumat ini daripada website saya dan juga daripada internet. Memang ada banyak sumber-sumber yang kita dapat untuk mengetahui lebih lanjut tentang World Cancer Day. Dan paling penting sekali, sekiranya anda berminat untuk mendengar lebih lanjut tentang Max Foundation dan juga program sambung sekolah, sila hubungi Matching terus melalui Facebook, dan saya akan sediakan link pada website saya juga. Okay, sekian, terima kasih. Okay, terima kasih semua. Thank you. Thank you. Thank you.